Okay, hai, selamat datang ke podcast Bual Nusantara. Pada kali ini kita buat sedikit kelainan. Pada siri-siri sebelum ni mungkin Bual Nusantara dikenali sebagai podcast one-on-one conversation. Tapi untuk siri-siri kehadapan, Bual Nusantara akan menghadirkan satu episod yang agak berbeza, iaitu kita menampilkan dua orang so-called tetamu lah kot. Mungkin tetamu pengacara lah, guest, rakan buah lah lebih kurang kan. Dan pada kali ni untuk siri pertama, saya rasa menarik sebab kita boleh cakap pasal filem. Pertama kita ada Badrul Hisham Ismail, dan kedua kita ada Isra Khalid, dan saya Izzuddin Ramli. Mungkin Bad lah, kenalkan kot sikit lah kan, siapa Bad. Mungkin ceritakan. Kena gambaran saja apa-apa yang bersih. Nama saya Badrul Hisham Ismail. Seperti apa yang dia cakap tadi ni, dia kata saya, kau tak cakap apa tadi kan? So aku nak kena perkenalkan lah. So mungkin saya buat filem bila ada masa. Di masa-masa lain saya buat benda lain lah. Benda lain tu termasuk terbitkan jurnal suara, termasuk menulis dan menerjemah bila ada peluang, dan untuk kerjaya lain saya juga terlibat dengan think tank lah dan membuat kerja-kerja penelitian. So itulah sedikit sebanyak. Isra, mungkin ceritakan sikit lah like background. Kita kenal, setiap orang ada pandangan berbeza-beza pasal Isra. So kalau begitulah gambaran awal yang diberi oleh Izzuddin. Ya, nama saya Isra Khalid. Saya memakai topeng berbeza mengikut orang saya jumpa. Jadi secara profesionnya untuk membayar bil dan memberi kucing 2 ekor dan isteri di rumah makan, saya bekerja sebagai seorang wartawan, jurnalis. Dan selebihnya di waktu lapang kerja saya adalah untuk menghiburkan rakan-rakan dan sahabat andai yang terpilih. Termasuklah buat Yang terpilih podcast ni juga. Sebab nak menghibur kawan-kawan yang terpilih. Jadi saya memilih kawan-kawan saya nak hiburkan. Tak semua orang boleh dapat lawak saya. Tak lawak pun, tapi mereka menerima saya seadanya masalah kalian. So saya amat berbangga dan berusaha hati boleh jemput sebagai rakan bicara, rakan sembang dalam Bual Nusantara. Jadi apa yang kita nak bualkan hari ni? So mungkin kita boleh sembang pasal topik tentang pembikinan filem lah. Sebab memandangkan dalam kalangan kita 3 orang ni, kita ada seorang pembikin filem, which is Bad. Dan kita adalah penggemar filem. Aku rasa aku nak positionkan diri aku macam ni. Let's say Bad orang yang buat filem. Engkau setakat yang aku kenal orang yang selalu melihat di belakang, sebab bapak belakang filem, belakang tiba. Aku orang yang consume filem. So aku rasa aku orang yang paling tak tahu banyak pasal filem lah kan. Macam tu lah. Sekadar tengok dan just bercakap apa yang aku rasa lah, lebih kurang macam tu kan. Tapi Badrul dengan filem Mariam dari Mariam sampai pagi ke malam dah memenangi. Silap tu. Mariam pagi ke malam. Mariam Sampai tak ada sampai. Dia tak sampai. Mariam dari Mariam tadi pun tak ada. Dia pagi ke malam. Mariam aku fikir dalam kereta tadi. Mariam dari pagi sampai ke malam. Okay. So Mariam pagi ke malam lah. So tahniah juga dengan benda tu. Recently baru memenangi dua anugerah di Festival Filem Asia ke-21 yang berlangsung di Rome, Itali. Mana anugerah yang menangi adalah The Most Original Story, The Most Original Film, dan juga Best Actress yang dibawakan oleh Sofia J. So apa dia dapat? Terima kasih. So cerita sikit macam mana perasaan kau bila perasaan expect tak benda ni? Tentang buat ni lah. Aku sebenarnya expect filem aku siap je. Itu je aku punya expectation. Bukan expectation, malah itu cuma target je. Targetnya adalah untuk siap aja. Sebab ini filem feature length aku yang pertama. Filem cerita feature length yang pertama. Sebelum ni aku cuma pernah buat short documentary, satu short film, dan feature documentary yang aku pernah arah bersama dengan kawan seorang lah, Amir Muhammad.
So pada mulanya aku just nak gunakan peluang ni untuk untuk buat filem. Satu proses pembelajaran untuk aku. Dan asal siap dah okey lah sebenarnya. Tapi alhamdulillah kan. Alhamdulillah. It's lag. Dapat masuk beberapa festival. Dan sebenarnya kita dah release festival yang pertama keluar tu dah lebih setahun. Awal Januari 2023, penghujung Januari 2023. Dan bila hujung tahun lepas tu aku punya bayangan dah macam selesai lah kan, tak ada apa lagi lah lepas ni. Tapi tiba-tiba dapat lagi undangan untuk tayangan dan tiba-tiba dapat pula dua anugerah ni lah yang memang tak aku bayangkan dan tak dijangka lah sebenarnya. Yang lucunya tu aku diberitahu menang anugerah ni pun festival, pengarah festival tu message ikut Instagram je. Dia kata, hello, hi, your movie won 2 award. Award apa benda kan. Lepas tu baru dia cerita, lepas tu baru dia hantar email yang official lah. So sebelum tu dia just message ikut Instagram dia, yang itu pun mujur aku buka. Submission filem kau ke Asian itu ni siapa yang kau yang iya, tapi bukan kita orang yang submit, mereka yang undang kita orang. So awal tahun lepas tu memang kita orang submit beberapa, dan bila kita dah start dapat masuk, yang selebihnya tu dia orang yang undang lah, dan dia orang undang ni based on festival yang kita orang dah masuk lah. So mungkin program dia orang ada pergi tengok ataupun dia orang direkomendkan untuk ambil semut lah. So awal tahun hari tu dia orang email aku tanya boleh tak bagi screener link untuk dia orang tengok filem ni. Bila dia orang tengok, dia kata dia orang nak masukkan dalam festival ni lah. So itu je. Dan dia bukan festival yang besar sangat lah kan. Tapi besar kecil tu belakang cerita lah kan. Kecil dia pun bagus juga sebab lagi banyak filem-filem yang kau tak tahu akan masuk sebenarnya kan. Tapi maknanya bila tak ada orang jangka pun benda ni berlaku lah kan. Dan selain aku sendiri, aku rasa the rest of the team tak tahu pun yang kita orang masuk festival ni kan. Sebab tahun lepas tu masih aku bagi tahu lagi lah. Tapi bila dah lebih setahun tu macam bila ada apa-apa je lah baru bagi tahu. So bila dapat award je baru bagi tahu Sofia Jane nanti sebenarnya kau dapat award ni. Dia pun macam terkejut kan. So semua kena pergi kan nanti? Tak, dah terlepas dah. Ya, dia kata dia akan hantarkan award dia tu. Rupa macam mana award ni pun aku tak tahu kan. Tantah. Tapi filem kau banyak okay, honestly aku rasa aku dengan Isra belum tengok lagi sebenarnya. Bukan aku rasa lah, kita orang belum tengok lagi sebenarnya. Dah tengok ke belum? Okay. Aku cuba cari perkataan yang lebih lembut untuk bagi tahu yang kita belum tengok lagi sebenarnya. Tapi sibuk dengan hal-hal masing-masing. Dan kedua adalah kesukaran untuk mendapat akses kepada ini sebab aku cuba YouTube, aku cuba semua tak ada. Dia yang lebih kewak sebenarnya Din. Sebab Din dah tengok separuh, lepas tu dia lari. Tak, aku ada hal lain. Jadi kena tempat lain. Kalau tak sempat pergi ke mana-mana screening yang dibuat sebab filem Bad ni tak masuk LPF. Itu pasal. So aku rasa sebab banyak banyak tayang filem dia di luar Malaysia berbanding Malaysia. Mungkin banyak lah kan Malaysia juga kan. Tapi kau travel sekejap sini kejap sana Indonesia apa hal jadi kat Malaysia? I mean orang tak nak ke apa? Mungkin kita boleh nanti dulu kot. Sebab okey, sabar. Kita sabar. Bawa sebab tu dah macam tapi kita nak tanya dulu apa yang menggerakkan kau sebenarnya untuk buat filem ni? Yang sampai kau tak nak lalu LPF ke ataupun LPF yang tak nak ambil filem kau? Macam mana? Apa yang motivate kau untuk buat filem ni? Dia sebenarnya benda ni terkait dengan COVID. Sebab okey, sepaham aku ya, di Malaysia ini secara prakteknya untuk orang buat filem itu memang sangat bergantung kepada dana daripada Finas. Dan Finas memang bagi banyak dana untuk buat filem di Malaysia. Sebanyak mana ataupun setimpal atau tidak itu belakang cerita lah. Tapi memang Finas
dari dulu wujud, dan salah satu tanggungjawab mereka adalah untuk memberikan dana kepada filem-filem Malaysia. Cumanya untuk dapatkan dana daripada FIDAS ni kena dapat kelulusan daripada diorang lah. Dan kelulusan tu bukan sekadar untuk menghantar dan pergi pitch idea dan pitch proposal apa semua tu. Secara tidak langsungnya mereka juga harus approve lakon layar tu sebelum mereka akan bagi duit atau bagi pendanaan sebanyak mana yang diorang rasa diorang patut bagilah. Dan itu praktek kebiasaan di Malaysia, sepaham aku. Ada cara-cara lain yang mungkin Astro juga buat, tapi kalau bila Astro buat rasanya khusus untuk diorang punya channel lah, bukan untuk di luar. Mungkin boleh juga di luar, tapi lebih kepada channel-channel masing-masing lah. Sebab kalau TV ada praktek lain pula. Mereka terikat dengan LPF. Cuma mereka ada proses penapisan internal sendiri. So TV3 mungkin ada, Media Prima ada sendirinya, Astro ada sendirinya, dan cukup, tidak perlu untuk diorang pergi ke LPF. So LPF lebih fokus pada filem. Nak sembang LPF ni satu hal lagi lah, dan nak sembang FINAS ni satu hal lagi lah. Cuma waktu COVID, waktu banyak industri-industri di Malaysia ni ada masalah, tidak ada job, orang semua terkurung di rumah, industri kreatif pun terkesan jugalah. Dan bila sudah tak terkurung lagi pun, disebabkan tidak ada banyak kerja yang sudah ada waktu itu, jadi pihak kerajaan waktu itu sudah ada inisiatif sendirilah yang mereka panggil Pelan Jana Upaya, tak silap aku. Penjana short formnya, di mana diorang bagi pendanaan untuk kreatif industri di Malaysia. Dan dana itu disalurkan kepada beberapa badan. FINAS ada, Astro ada, dan salah satunya My Creative Ventures. Dan yang sepaham aku pula, My Creative Ventures ni sebelum ni tugas diorang adalah untuk bagi loan. Diorang tak bagi dana, diorang bagi loan untuk creative work lah. So sama ada publication ke, filem ke, boleh ambil loan diorang dan kena bayar balik. Tapi waktu COVID ni diorang bagi dana. Dan dana yang diorang bagi ni dana untuk filem seni, art house film, dan bertujuan untuk menghantar filem-filem ke festival. Sebab pada pandangan aku, kita punya Menteri Komunikasi waktu itu ada sedikit bayangan filem ni tak semestinya kena masuk wayang sahaja. So dia ada sedikit pemahaman yang mungkin filem ni boleh dihantar ke festival juga. Yang sebelum ni banyak juga orang Malaysia yang buat filem-filem independent khususnya. Cuma banyak filem-filem independent lah, bukan filem mainstream lah yang masuk ni. So mungkin disebabkan sudah ada bayangan seperti itu, so dia wujudkan dana ni. Dan aku apply dana inilah, dan pendek ceritanya dapat. Dan niat bila kita orang nulis skrip untuk dapatkan dana ni, yang kita orang sebenarnya dah dapat dengan menghantar pitch sahaja, tanpa ada skrip yang penuh. Diluluskan oleh pihak pemilih. Dia ada komiti diorang lah kot yang pilih. Dan lepas tu baru kita orang tulis skrip. Dan bila kita tahu tujuan filem ni lebih untuk pada festival, so memang kita orang pun tak terfikirlah yang bukan tidak terfikir, tapi tidak menitik beratkan untuk menulis filem yang pasti akan mendapat kelulusan LPF. Sebab bila kita dengar daripada teman-teman lain yang pernah buat filem sebagainya, nak dapat kelulusan LPF ni renyah jugalah. Banyak yang diorang pertimbangkan. Sama ada kita setuju tak setuju tu belakang cerita, tapi banyak pertimbangan diorang dan banyak orang yang terlibat dalam kelulusan ni lah. Sama ada kena potong ke, ataupun kena ban totally ke. So bila kita dah nampak yang kita boleh buat filem untuk tayangan di luar, so kita pun tak terikat lah dengan bayangan menulis skrip untuk mendapat kelulusan LPF. So nak masuk pawagam pun tak terfikir sangat kan? Ya, dan juga sebab dia grant, bukannya ada investor ataupun duit kita orang sendiri yang kita nak cuba dapatkan balik keuntungan sebagainya. Tak terikat untuk itu juga. Jadi kita tak terikat dengan censorship, dan kita tidak terikat dengan perlu dapatkan profit. Sebagi kebebasan untuk kita tulis satu filem yang kita bayangkan
Tak ada nilai-nilai komersial dan tak ada nilai-nilai yang bukan tak ada nilai-nilai, maknanya yang menceritakan perkara-perkara yang mungkin kita lihat sebagai sedikit tabu, yang mungkin kita lihat sebagai sedikit kontroversial. Tidak dibayangi oleh hal-hal kenaan komersial, menjual, penapisan. Just boleh pendek kata cerita ni adalah setulus ikhlasnya yang korang kebun buat dan juga ada penulis skrip adalah berdasarkan tulisan Faizal Tehrani tidak berdasarkan apa-apa tulisan, berdasarkan maknanya premis tu aku dapat sendiri, aku fikirkan sendiri. Cuma bila kita dah nak menulis tu, kita cuba dapatkan kisah-kisah hidup yang berlaku lah di Malaysia ni yang kita gunakan sebagai reference untuk buat skrip. Maksud itu adalah sejujurnya sebuah cerita yang kau ingin sampaikan. Lebih kurang macam tu lah. Kadang ada orang buat filem, kita nak gain revenue, which is benda tu kita tak boleh nak nafikan. Kalau buat filem tu, buat apa-apa art, kita nak gain revenue, but yang kita nak gain revenue untuk create more. Tapi ada orang pula yang memikir revenue sebagai hal utama. Tak memikirkan nilai-nilai seni ke, nilai message ke, dia nak jual, just nak jual. And then aku rasa that also leads to the questions of siapa audience kau nanti, like, you know. So masa audience which is berkaitan dengan commercialism lah. Dan tidak salah apa-apa pun. Yang penting kita tahu tujuannya dan kita buat sesuatu untuk mencapai tujuan tu lah. So kalau memang tujuannya adalah untuk mendapatkan kerjaya misalnya, kita buat filem-filem yang boleh menaikkan nama. Kalau untuk mendapatkan keuntungan, kita buat filem-filem yang boleh mendapatkan keuntungan. Cumanya di Malaysia ni sukar untuk kita ada peluang untuk membuat filem dengan skala yang sedikit okey, walaupun masih tidak besar, tapi dengan kadar pembiayaan yang okey. Tapi bukan semata-mata untuk keuntungan dan bukan semata-mata untuk kerjaya sahaja. Ini peluang yang sangat sukar untuk mana-mana pembikin filem di satu dunia pun sebenarnya untuk dapat peluang ni. Kebebasan. So idea dari untuk bila kau apply tu, berapa lama idea untuk Mariam ni dah ada? I mean of course dari mungkin tak refer pada mana-mana tulisan, tapi bila kau start fikirkan pasal I want nak buat story pasal Mariam, and then mungkin untuk orang yang tak pernah tengok macam aku, mungkin kau cerita lah apa benda sebenarnya. Tapi halfway dan aku tak ingat lah. Kau dah tahu cerita pasal apa? Aku bukan halfway. So masa tu dekat Penang, and then kau ada masalah teknikal masa tu, and then aku ada hal lain lah. So basically Faham. Aku saja kacau je. Okay. Tapi kat rumah aku kecil hati lah, tu je kan. Dia faham, dia pengarah festival. Tangan dia tak cukup. Ya betul. Dan dia letih malam-malam lah tu. Esok dia ada acara lain lagi kan. So aku mengerti dia. Okey, untuk orang yang tak tahu apa-apa pasal ni, Mariam ni aduh. Okey, Mariam ni cerita pasal seorang anak dara tua bernama Mariam yang sudah berumur 50 tahun, yang berketurunan bangsawan, yang mahu berkahwin buat pertama kalinya. Anak dara tua lah, sebelum ni tidak pernah berkahwin kan. Tapi dia mahu berkahwin dengan seorang pemuda daripada Sierra Leone, yang ditentang oleh bapaknya. Dan disebabkan itu bapa Mariam ni tidak mahu menjadi wali. Dan disebabkan itu Mariam perlu mengambil proses cuba mendapatkan wali hakim lah. So cerita ni tentang itulah, tentang proses dia masih cuba untuk mendapatkan restu daripada bapa dia sendiri, tapi bila tidak dapat cuba membuat menggunakan kaedah lain lah untuk mendapatkan wali hakim. Apa yang haramnya dari situ? Itulah. Apa yang pagi ke malamnya? Pagi ke malam tu cerita dia satu hari di dalam kehidupan Mariam ni, di mana dia dalam hari yang sama tu dia masih cuba untuk dapatkan restu bapa dia, dan hari yang sama juga dia cuba mendapatkan wali hakim lah. So cerita ni adalah sepanjang 24 jam. Dia punya timeline ni adalah pagi ke Satu malam. hari saja. Ya, satu hari daripada kehidupan Mariam ni. Ya. Dan tadi yang pasal LPF tu
susah nak dapat apa ni akses tontonan sebab aku buat screening pun. Ya, soalan aku tadi macam ni. Ya. Lepas tu terhad, lepas tu kenapa kau tak masuk LPF dan sambung. Ya, aku tak isu aku okay. Dan based on sinopsis pendek yang Bat bagi tahu tadi, dan aku tertanya juga like kenapa LPF, apa isu dengan filem ni sampai kita tak apa yang haramnya kan. And that Okay. Kalau kenapa kau rasa filem kau tak boleh tak kena ditayangkan dekat sini betul tak? Kenapa kau rasakan filem kau tak akan lepas LPF? Dia tak haram lagi dia. Sebab dia tak tahu lepas tapi kenapa kau merasakan filem kau aku tak cuba untuk jatuhkan hukum pun. Sebab berdasarkan pengalaman-pengalaman orang lain yang aku ada dengar, bagaimana diorang susah untuk mendapatkan kelulusan tu disebabkan perkara-perkara yang kadang-kadang dianggap remeh atau perkara yang diorang tak terfikir pun boleh jadi isu. LPF menganggapnya satu isu. Misalnya okay, LPF ni sebenarnya okay, orang yang boleh bercakap dengan authority tentang LPF ni bukan akulah. Sebab aku sendiri tak kenal pun siapa dalam tu. Dan aku sendiri tidak pernah ada usaha pun untuk bawa filem aku dapat kelulusan dan sebagainya lah. Tapi bila kita lihat akta yang sedia ada dan kita lihat banyak kes-kes filem-filem di Malaysia yang sudah mengalami ataupun sudah berpengalaman dengan LPF dan berpengalaman dengan melalui proses-proses untuk mendapatkan kelulusan ni, akta penafisan tu tidak jelas. Akta penafisan tu tidak pernah ada perkara yang detail yang menunjukkan ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Dia cuma sebagai satu panduan. Dan masalah bila dijadikan sebagai panduan adalah dia tergantung kepada siapa yang duduk di dalam sidang LPF itu untuk menentukan bagaimana panduan itu diinterpretasi. So misalnya aku hantar filem yang sama tahun ni dan aku hantar filem yang sama 10 tahun akan datang, mungkin akan dapat verdict yang berbeza. Sebab tidak jelas. Orang dalamnya lain. Ya, dan dia tergantunglah. Kalau orang tu rasa benda ni ada masalah, dia jadi masalah lah. Kalau orang tu rasa benda ni tidak masalah, tidak masalah. Dan persoalan aku adalah kenapa perlu kita melalui proses seperti itu? Kalau memang kita benar-benar prihatin tentang bahan yang akan dikeluarkan untuk khalayak ramai, kita kena clearkan lah apa yang kita rasa bahaya, apa yang kita rasa tidak sesuai. Bukan sekadar benda yang sama-sama dan tergantung orang lain punya interpretation. Itu pertama. Kedua, menonton filem ini bukannya kau dipaksa. Bila filem tu masuk wayang, bukan semua orang kena tengok. Dan kalau kau dah masuk tengok pun, kalau tak suka, kau boleh je keluar. Jadi kenapa kita perlu sampai begitu berhati-hati untuk biar orang tak terdedah pun? Padahal bukannya engkau akan didedahkan secara paksa. Kau masuk wayang tu kau masuk sendiri, tak ada orang paksa kau. Kau sendiri yang beli tiket, kau sendiri yang tengok. Aku nak tengok filem ni, aku nak tengok filem ni. Aku tak nak tengok filem ni. Jadi kenapa sampai kita terpaksa terlebih berjaga-jaga? Dan satu lagi pula, kita kan sudah ada rating system. Kita sudah sebut filem ni 18SG ke, 18SX ke, 18PL ke, dan itu semua dah ada penjelasan masing-masing. Filem ni banyak unsur-unsur ganas, filem ni banyak unsur-unsur politik misalnya. Dan orang yang masuk ni patutnya dia tahulah. So kalau kita risau tentang kanak-kanak misalnya terdedah pada perkara yang tak sesuai dengan umur mereka, kita dah tahu patutnya kalau di bawah 18 jangan masuk lah. So kita boleh kuat kasa benda ini saja tanpa kita perlu menapis filem tu sampai ke tahap yang kadang-kadang dah jadi cerita lain. Dan dan the nature of filem Mariam ni pula, aku cuba bayangkan, dan kawan-kawan yang sama-sama bikin filem ni, kalau nak dipotong tu banyak yang mungkin boleh dipotong. Dan kalau semua tu dipotong, jadi cerita apa cerita ni? Silap-silap jadi cerita pendek je kan. Indonesia adalah memang berkenaan dengan hal-hal yang masih menjadi tabu dalam masyarakat kita kan. No, aku sometimes rasa macam benda ni like kita it shows that
memang filem tu benda yang powerful, and then kita take serious filem dekat Malaysia. I mean, aku nak point tentang kita tengok berlaku filem-filem untuk filem-filem sebelum ni macam Mak Kilau misalnya kan. Orang anggap aku rasa ramai orang anggap yang filem sebagai satu macam fakta sejarah atau tempat untuk orang define this is the narrative. Filem boleh jadi macam tu, right? So that's why orang macam we can't take this lightly kan. Macam filem kan. Orang take that lightly. Yeah. Bukan bikin selalunya sebab sama juga di television pun sebab at the end of the day consumerism tu yang dictate everything kalau kita tak conscious pasal benda tu. Sebab dia macam kau jual apa sahaja produk, makanan ke minuman, memang filem benda tu kita consume kan. So ada pemikir ataupun penghasil yang memikirkan tentang aku nak jual, nak kaya. Aku tak fikir apa dia punya consequences terhadap orang yang menggunakan. So in a way ada orang yang kebanyakannya, aku tak boleh mengatakan bahawa filem-filem orang kata tu B grade filem pipisan tu tak bagus. Sebab ada crowd yang contohnya itu minat dia orang kan. Hidup dah terlalu stressful, dia nak tengok filem macam tu je. Tak salah. Tapi tu bila terlalu banyak hal-hal ataupun produk filem yang lebih gula-gula lah. Gula-gula bukan tak elok gula-gula, but kalau terlalu banyak gula-gula kau kecil manis. Kecil manis. Sama juga pada filem, kalau terlalu banyak filem-filem yang begitu, ia yang maksudnya yang fit the people's want, not the people's need. Macam kita nak gula, tapi badan kita perlukan, kita rest with gula ataupun kita ambil ubat yang pahit. So lama-lama masyarakat jadi sakit juga bagi aku dari segi mentalnya. Begitu juga dalam hal filem. Dan bila hal-hal menyakitkan ni, which is selalunya yang menyakitkan ni adalah hal kebenaran. Bila kita beritahu hal kebenaran, truth hurts. So somehow macam masyarakat kita ni tak boleh nak face the truth. Lepas tu dia potong. Dan dia melihat bahawa benda-benda ni akan merosakkan. Tapi aku rasa benda tu akan lead kepada siapa yang tentukan okay ini filem terbaik, ini filem baik, ini filem ni. Dia tak akan lari daripada masalah LPF juga tadi. Di LPF kita ada satu orang yang define ini tak boleh masuk, ini lepas, ini tak boleh lepas. But kalau kita pegang benda yang sama, ada filem yang manis, dia filem yang masam, yang masin, yang tak best, yang atas bawah. So kita juga in a way like create satu center lain dan kita macam compete juga sebenarnya. And then we are still powerless because kita tak ada kuasa macam state ada lah, untuk kau block certain filem. So I mean aku just tak setuju yang kita letakkan letak dipasarkan dan akhirnya kau pilih sendiri yang mana kena dengan lidah, dengan apa kau punya cita rasa kan. Itu yang kata tadi yang penapisan tu tertakluk kepada seorang ataupun beberapa orang di dalam komiti itulah. Komiti dalam LPF tu. Dan kebanyakan hal yang kita lihat sampai hari ini pun, yang mereka yang berada di situ adalah orang yang bukan ahlinya. Orang korporat menilai tentang filem dan bukan orang filem sendiri. Orang macam birokrat. kau orang di engineer yang hari-hari kerja godak mesin, kau suruh dia masak nasi goreng. Nak bukan kata dia tak reti, tapi kau bukan ahlinya, kau bukan ahli dapur. Sama tak macam filem yang letakkan hal-hal menapis tu, dia akan memikirkan bukan tentang hal-hal estetik ke, nilai-nilai seni ke, sebab kau bukan ahli. Yang kau tahu adalah benda yang kau boleh gain profit dalam bentuk apa, tapi most of the time untuk diri kau sendiri. Lepas tu bila tak ada hitam putih tentang apa yang boleh, apa yang tak boleh, so dia menjadi variable kepada kuasa yang memegang lah. Dan mungkin disebabkan itu aku rasa kemungkinan besar hal-hal ini yang menyebabkan tidak banyaknya pembikin filem dekat Malaysia ni, sebab kau dah renyah sangat, orang malas nak buat filem. Buat filem memang renyah di sini. Dan tu juga satu lagi juga kita ada satu pandangan yang di mana kita melihat karya-karya seni ni harus membawa nilai-nilai yang dipersetujui oleh semua ataupun nilai-nilai yang selamat. Sedangkan karya seni ni adalah ruang di mana kita boleh bawa perkara-perkara yang kita rasa kurang selamat, tapi dalam ruang yang selamat. Maknanya dalam ruang
fiction, dalam ruang cerita tipu. Kita buat filem ni kita buat cerita tipu je sebenarnya. Tapi kita nak membawa isu yang kita mungkin rasa penting tapi rasa tak sesuai untuk kita just bercakap di luar macam tu, kita bawa kepada ruang yang tidak akan ada orang terkesan pun daripada filem-filem ni dalam hidup diorang. Maknanya tidak akan ada orang yang difitnah sebab cerita ni cerita fiksi kan, bukan cerita betul. Kita bukan memfitnah siapa-siapa, tapi kita nak bawa cerita tu supaya kita boleh bayangkan. Dan secara semula jadinya karya-karya seni ni memang akan memprovok dan akan menyentuh benda-benda yang kita rasa sensitif dan tabu, dan itulah peranan karya seni. Ya. Mungkin bukan untuk just please. Ya, betul. Akan ada. Ya. Tapi entertainment orang tak tahu. Sama Malaysia ni dia umumnya menganggap bahawa segala yang entertainment tu adalah seni. Yes. Tapi dia macam ada grey line kat situ. Yang entertain macam gula-gula. Tapi yang untuk art adalah sesuatu yang provoke, yang menampak ego kita lah somehow, yang membuat kita terfikir dan create. Art pun bukannya wadah untuk menjawab persoalan, untuk create lagi persoalan, buka pintu untuk supaya kita lebih dekat kepada apa benda yang kita nak cari. Kalau kita nak cari lah. Dan ruang untuk kita berkongsi pengalaman masing-masing. Aku tak akan tahu orang lain punya pengalaman kalau aku tak kenal diorang. Tapi kalau ada orang ceritakan pengalaman dia dalam bentuk storytelling, dalam bentuk filem, dalam bentuk penulisan, di situlah aku belajar. Dan kalau misalnya akan datang aku menghadapi masalah yang sama, aku akan ada reference. Okey, dalam story ni, dalam filem ni, dalam buku ni, macam ni cara orang tu mengalami masalah tu dan macam ni cara dia menangani. So itulah gunanya benda-benda ni. Itulah gunanya karya-karya storytelling naratif seperti ni kan. Dan tak semestinya benda yang selamat dan benda yang entertaining sahajalah. I mean filem pun ada yang macam berbentuk propaganda sebenarnya, like Filem pun memang propaganda. It's propaganda. So that's sebab tu aku rasa macam kalau kita berhenti kepada filem sebagai tempat, dia macam kain putih, and then engkau terpulang pada penonton untuk interpret macam mana, dan aku rasa kurang kuat lagi dekat situ. Sebab ada juga filem yang memang dibuat sebab itu jelas kau nak kata ini, you know. So dalam dialog ke apa ke dalam, so it's like kind of like preaching kan, lebih kurang macam tu. So kalau aku kaitkan balik dengan soal kualiti yang kau sebutkan tadi, bagi aku ini tadi, jadi taste aku mungkin bila aku tengok filem, dia jangan tengok yang dia mesti sesubtle yang mungkin, I think, yang dalam filem. Kalau kau tahu semua benda dalam dialog, semua macam buat drama radio, tak perlu visual ke audio. Audio dia radio lah, tak perlu lah Audio visual tu. Itu menarik. Visual bagi aku, filem adalah satu medium yang sangat powerful sebab dia menggunakan all means of art. Visual, audio, music, acting, performance. So bila dan benda yang betul-betul menyentuh kita punya subconscious adalah benda yang subtle. Sebab manusia satu hal, dia belajar daripada melihat. Kau dengar macam bapak kau, contohlah bapak kau dulu, baca buku. Bapak kau kat rumah duk main handphone. So budak-budak cerita, kita melihat apa yang orang tua kita buat. Dia ni pun tak baca buku, so kau tak baca buku. So kita learn from example ataupun benda yang kita tengok. Habil belajar daripada dia tengok gagak. Bukan gagak suruh dia, kau nak tanam orang begini. So dia melihat, kita adalah makhluk yang sangat visual. So kalau kau tak manfaatkan, first memahami bahasa visual lah. Kadang-kadang ada yang pembikin drama ke filem, dia tak faham bahasa ni. Kau ingat dah ada gambar, dah ada orang berdialog, itu dah jadi drama atau filem. Cerita sampai, tapi dia sampai surface bagi aku lah. Dia sampai surface lah, dia tak touch kau punya subconscious, punya perception on certain ideas. Contoh macam yang antara kita punya well respected dan legendary filmmaker Kurosawa. Kalau kau tengok filem dia tak adalah terlalu senyap ataupun terlalu senyap macam Tarkovsky punya. Bukan art house berat lah. Bukan art house berat lah. Dia balance. Dia itu satu hal yang menyebabkan dia menjadi great filmmaker, the legendary, sebab dia jumpa titik keseimbangan antara commercial, entertainment, art dan juga benda-benda yang berat dan juga
Dia benda berat yang boleh disampaikan dalam bentuk esai ringan. Dia simplify the idea. Itu yang dia bercerita melalui visual. Kadang tak ada benda yang tak perlu disebutkan. Kau tunjuk gambar kau dah faham. Kadang tu yang banyak hal dalam kita punya communicate ni, dia nak cakap semua benda dekat dalam dialog. Which is preachy lah. Tapi aku terus terang filem aku dialog dia memang Apa dia? tumpah habis lah. Dia So memang tak ada dialog base. Dia filem yang sangat berat di dialognya. Sebab hal-hal berkenaan dengan Kehidupan harian. No, aku actually lebih suka dengan dialog yang baik. You know, like I mean penuh dengan dialog. Tak salah berdialog. Yeah. Kalau cerita Oppenheimer banyak sembang. Tapi yang ada weight. Dan sebenarnya kalau macam pada pandangan aku, filem ni dia kalau kita sebut time based art. So yang penting tu pacing. Dia lebih rapat kepada muzik daripada dia rapat kepada novel misalnya, atau lebih rapat pada muzik daripada rapat pada teater misalnya. Sebab itu elemen yang filem ada tidak ada di penulisan, yang tidak ada di persembahan teater. Dia time. Kita main time limit, tapi kau tidak bermain dengan time. So editing filem itu adalah kita bermain dengan time. Kita pendekkan time, kita panjangkan time. Macam muzik itu adalah pacing kan. Kita rancakkan, kita lembutkan, kita perlahankan, kita lajukan. Dan filem itu yang kita mainkan. So satu scene yang dalam dunia nyata ni mungkin cuma 10 minit, dalam filem kita boleh buat benda tu jadi setengah jam. Ataupun benda yang 24 jam kita boleh buat dalam 1.5 jam. Macam filem Maryami itulah. Cerita 24 jam aku pendekkan jadi less than 2 hours kan. Itu yang ditambah, maknanya selain daripada visual dan audio dan gambar dan persembahan dan sebagainya, masa ni yang bagi aku yang unik filem ni, itu yang kita main kan. Kita main time. Kalau macam Tarkovsky cakap tu, sculpting in time. So buat filem ni adalah kita sculpt time lah. Kita ukir masa. So itu yang bezakan dengan visual dan bezakan dengan audio based art. Itu adalah filem tu adalah time based. Sebab dia gabungan semua disiplin art kan. Dia sangat powerful. Yang sedihnya orang melihat remeh lah hal ni, sebab kau nak jual, kau nak buat duit. Tanpa memikirkan consequences dia. Dan nak laju je. Cepat. Contoh ada lambat dia bercepat. Dia macam tu pacing tak edit macam guna muzik. Takkan semua So that's why aku rasa macam kebanyakan filmmaker sebenarnya at least kat Malaysia, kita sebenarnya okay, macam dalam industri buku. Aku dalam industri buku. And then kita hadapi benda yang sama juga. Ada KDN. Banyak sampai hari ni senarai buku yang di-ban banyak, dan siapa yang ban mungkin seorang dua juga. You know, dekat atas. Tapi aku rasa orang yang menulis buku, like penulis ataupun penerbit, walaupun memang kita aware ada penapisan atau hard kat sini, tapi kita still rasa like ada kebebasan untuk berkarya juga sebenarnya. Right. Aku rasa benda ni yang terjadi juga dalam untuk filmmaker sebenarnya, sebab kita dah ada pasar yang sangat diverse. Kita ada yang popular kan, macam you know, like orang kampung boleh tengok siapa-siapa. And then Maryam diterbitkan, you know, KL punya crowd, English and then Malay, you know, it's diverse. So aku rasa isu, you know, aku tak tahu kita struggling ke tak, you know, sebenarnya filmmakers kan, ataupun kita suka nak rasakan bahawa okay, duduk Malaysia buat filem kena ban apa semua. I mean, dia jadi macam satu package yang kau kena ada untuk dianggap sebagai filmmaker. Semacam writer yang struggling writers kan. You know, aku struggling, you know, berjalan sana sini, you know, sebab aku writer. So it's a image thing as well. So you know, my point is that aku tak pasti sama ada memang kita betul-betul rasa kebebasan tu tak ada, ataupun you know, there are ways of maneuvering. Apa tu panggil itulah. Pada pandangan aku ada perbezaan antara filem dan karya-karya lain, di mana
Okey, misalnya kita ambil seorang penulis. Walaupun kita ada KDN, tapi kau boleh duduk rumah menulis suka-suka sendiri. Kau nak publish tak publish tu belakang cerita. Kau boleh buat tu sendiri. Dan kau seorang. Dan kalau kau nak publishkan sendiri pun, kau publish je lah. Kau boleh jual tak boleh jual je lah. Tapi filem ni satu, dia kau tak akan boleh buat sendiri. Kau perlukan kru. Kalau kau nak berlakon, kau perlukan pelakon. Kalau kau nak berdokumentari, tak perlu berlakon lah, tapi kau masih perlukan kru. Jadi first kau nak convincekan orang untuk berkarya bersama dengan kau tu pun dah jadi satu persoalan. So orang lain yang akan tanya, tapi filem ni nanti ke mana misalnya? Boleh tak kau jawab? Kalau kau seorang yang buat, dan kalau itu tidak penting, kau buat je lah. Tapi itu akan jadi persoalan. Dan kemudian pula filem ni kos dia sangat tinggi. Itu satu benda yang tidak boleh lari. Filem yang independent dan murah pun akan ada kos yang kau bukan semua orang sanggup untuk keluarkan lah. Kan? Walaupun dari segi spektrumnya ada filem yang sangat-sangat mahal dan ada filem yang boleh dikira sangat-sangat murah. Tapi sangat murah untuk filem tu pun masih ada kosnya. Masih RM100,000. Ya. Ada filem murah RM10,000. Ada kan? Dokumentari lah biasa. Di mana kau hanya bayar kru, shoot seorang. Dan itu pun ada limitationnya sendiri jugalah. Kau tidak akan nampak sama dengan tu, dan kau perlu bagi masa untuk kau boleh balik kerja tulis. Kalau menulis mungkin kau ada 9 to 5 punya kerja, weekend kau boleh buat filem. Weekend kau boleh menulis. Tapi filem, walaupun dokumentari misalnya, kau tergantung dengan orang lain punya timing juga. So akan ada kos-kos yang menyebabkan kau perlu convincekan orang lain untuk berkongsi kos dengan kau. Dan bila kau dah sampai ke tahap tu, orang akan tanyalah, ada pulangan tak nanti duitnya ni? Jadi ada benda-benda yang menyekat pengulangan duit ni. Dan penyekat terbesar pada pendapat aku adalah penapisan lah. So orang hanya akan kata ya kepada projek yang sudah confirm akan diluluskan. Dan itu akan mengehatkan kau punya kreativiti lah. Kreativiti tu okey. Kreativiti tu, kreativiti tu satu benda. Hadkan kau punya expression. Apa yang kau nak bercerita kan. Sebab orang kata kalau limitation pun akan trigger kreativiti untuk kita. Macam mana kita nak find solution untuk meet the limitation. Tapi kalau dah limit tu terlalu menekan. Dia misalnya macam ni, aku ada cerita A aku nak buat. Tapi akan orang kata kau ada RM10,000 je untuk buat ni. Okey, aku akan cuba buat juga dalam RM10,000 tu. Asalkan aku boleh buat cerita A ni. Tapi kalau pihak produsen cakap cerita A ni kau tak boleh buat, aku boleh bagi kau RM1,000,000, tapi cerita A ni aku tak bagi kau buat. Macam mana kau nak buat kan? Pada akhirnya dia last dia gate dia dekat ni penapisan. Kau bagi aku RM1,000 pun aku boleh guna phone shoot sendiri. Asalkan aku boleh buat apa yang itu je. Tapi engkau adalah, kita semua, kita menulis, kita tulis artikel sometimes. Ezra kau dekat kau punya company Awani, involved dalam visual ada, menulis pun ada. So writing is one thing, like a medium untuk kita berekspresi juga. Dan selain daripada buat filem, and then kau manage Svara juga, which is like a long form journalism. And then long form journalism dekat macam at least kau ada 2,000 patah perkataan kau tulis. So kau biasa dengan dua medium. Like kau tulis selalu, tak buat filem kau menulis. And kalau tak menulis kau buat filem. And that. So I think untuk orang yang macam kau, like the skill kau lagi luas lah maksudnya kan. So something yang kau tak boleh express dekat filem, dan maybe kau boleh gunakan dalam tulisan. So apa dynamic antara like macam kau kena change kau punya mood, like apa perbezaan, like ataupun connectivity connection antara written word dengan visual, something like that. Apa the two skills yang kau ada tu ada kaitan ke tak ke dalam ni, atau membantu ke tak dalam kau imagine ataupun membayangkan satu cerita lah. Ya dan tidak. Ya dari satu sudut bermakna hujung-hujungnya apa-apa yang kita nak buat, kita kena boleh articulate apa yang kita nak buat, sama ada dari bercakap ataupun dari menulis lah.
Dan menulis ni adalah satu latihan yang sangat bagus untuk kita articulatekan pemikiran kita. Sebab apa yang hebat dalam otak kita pun, kalau kita tak boleh nak berkongsi dengan orang apa dalam pemikiran kita ni, takkan terkeluar filem tu. Sebab filem kita buat dengan orang lain kan. So untuk kau berjaya, misalnya kau ada satu konsep cerita yang sangat bagus, tapi kalau kau punya kru tak faham, kalau kau punya pelakon tak faham tu bukan maknanya pemikiran diorang tak sehebat kau. Biasa ego director ni tu dia kata orang lain mungkin wavelength tak sama dengan dia. Itu ya sebenarnya. Biasanya dekat situ lah. Biasanya dia masalah miscommunication. Di mana kau gagal untuk sebagai pengarah ataupun sebagai penulis skrip, kau gagal untuk explain dan terangkan untuk orang lain dalam bahasa yang mereka boleh faham supaya diorang boleh buat lah apa yang kau nak buat. So menulis itu ada satu latihan untuk kau buat itulah. Sebab kalau kita just fikir dalam kepala otak kita sendiri, kita tak tahu orang faham ke tidak. At least bila kita menulis dan kita baca balik apa yang kita tulis, so at least kita boleh praktis yang macam ni cara kita nak terangkan. Betul tak cara kita terangkan ni? Orang boleh faham atau tidak? Itu dari satu sudut. Tapi sudut yang lain pula, kita kena faham filem dan penulisan ni dua medium yang berbeza lah. So struktur dan kaedah penceritaan tu perlu beza lah. Dan itu yang maknanya semua ada tata bahasa dia orang sendiri. Itu je yang macam Misra cakap itulah kan. Ada language dia. Dan itu lain lah, dan itu beza. Dan kadang-kadang orang yang hanya menulis, kadang-kadang dia orang tak begitu mahir tata bahasa visual storytelling dalam bentuk filem ni lah. Like kalau macam aku selalu menulis, selalu banyak case bila aku menulis, aku akan selalu bayangkan visual juga sebenarnya. Like kita nampak everything kat luar, and then kau ada some imagination juga yang kau akan pair dengan apa yang kau nampak. But also kau akan bayangkan tulisan kau tu dilihat juga. Itu cara aku menulis. Like bila orang menulis, orang boleh lihat or bayangkan. Dan apa yang aku buat bila kebanyakan dalam tulisan aku, especially bila kau tulis pasal kebudayaan, Kelantan punya isu apa semua kan, aku bayangkan macam mana kita tell dokumentari dalam filem. Or mungkin aku suka Ken Burns punya war apa so, dia ada structure dia, and then kau selit dekat mana pula this paragraph or this section macam tu. So pengalaman aku banyak menulis journalism especially, dia ada that kau boleh baca. I mean benda ni so flexible yang kau boleh baca dan kau boleh bayangkan, yang kau boleh visualize it later ataupun just bacakan dan sound sajalah. So it's structured as macam documentary punya ni lah. And documentary bukan documentary like documentary perang ke apa ke. It depends on the story jugalah. Kau belajar daripada seorang cikgu ni yang katanya penulisan yang hebat adalah bila kau membaca kau seperti menonton filem. Meaning ya, sebab tu filem tu adalah medium yang paling powerful, dan bila kau menulis yang tu cerpen ke novel, kau baca macam kau tengok filem tapi dalam kau punya own interpretation. Meaning kau siap dengan detailnya, matahari tu tegak sampai degree ke berapa, panas dia macam mana, angin ada ke tidak, orang dia pakai baju apa, bunyi dia macam mana, bau dia macam mana kat tempat tu. Tapi dalam bahasa yang cantik lah, harap dalam bentuk bahasa yang cantik. Untuk dia sampai ke tahap yang every walks of life baca dia boleh relate. Kadang-kadang ada yang kau explain benda-benda ni tapi terlalu tinggi bahasa. Orang macam pekebun, petani yang membacanya tak boleh nak faham. So itu ada yang menulis untuk supaya semua orang yang membaca boleh experience dia. Hal tentang filem atau dia bukan tentang faham, tentang experience. So experience dari si penulisan tu yang kau kata ni menulis tu visual. Tips dia untuk menulis dengan baik lah cik. I mean bagi tips. Kita dah boleh buka kelas ni. Aku bayangkan macam aku selalu bila aku tulis kan, dia jadi macam aku bayangkan aku seorang jurnalis yang sedang travel, or mungkin aku bayangkan diri aku dalam TV and then aku stand kat situ. Dia just tolong aku untuk narrate story lah. Dia lebih senang untuk narrate story. So aku bayangkan ada seorang sosok aku sendiri kat situ, like bercerita. So but aku rasa dalam of course aku rasa dalam filem dengan dalam penulisan ada benda-benda yang kita macam kita keluarkan lah. Dalam filem, dalam penulisan, so it's so limited dan tak boleh nak masuk everything. So ada dalam filem image ada time constraint. time. Penulisan kau. I think
penulisan pun limited juga sebenarnya. Ya, Word count lah. Tampal bapak ada tulis mentah. tak ada limitation. Maksud aku limitation dari segi macam mana bila kau dah tumpahkan dekat kertas, dan ada benda yang kau pilih-pilih lah dalam tu. Ada benda yang susah juga kau nak visualisekan dalam bentuk perkataan misalnya kan. Ya, so setiap medium ada kelebihan dia sendiri, itu maksud aku lah, you know. Ya. But hubungan aku dengan filem lebih kurang macam tu sebagai penengok filem, dan tapi aku terhutang budi juga dengan documentary punya art ataupun business ataupun storytelling lah. Even dekat tempat YouTube pun menulis news pun. Kau boleh menulis news macam biasa, tapi you will be on another level if you write to visual. Sebab kadang ada benda yang kau tak payah tulis dekat skrip untuk kau VO, sebab visual tu dah ada. Sebab kadang kita ambil feed daripada daripada wires kan, AP ke so kau tengok visual apa yang ada, kau tak payah tulis kat skrip lah. Ini adalah situasi terkini di ni. Cukup. Itu yang akan letakkan kau punya reporting above average ataupun above beginners level lah. Sebab kau write to visual. Kadang-kadang ada news tu yang kau 2-3 line kau just tunjuk gambar. Sebab kalau gambar tu dah terlalu powerful, kau tak payah cakap. Sebab orang nak tengok. Orang nak tak nak dengar kau cakap. Dia jadi repeat je lah sebenarnya. Jadi mengulang apa yang orang tengok je kan. Macam antara sequence favourite aku dalam filem, cerita Barry Lyndon yang ada sequence yang dia main mata 3 minit, senyap. Kau tak beritahu dia ni tengah bercinta, dia tengah murat. Kau tunjuk dia main mata 3 minit, kau nak tahu dah cerita dia apa. Itu powerful ya visual. Kau tak cerita in words, tapi kau faham. Kau experience the tense, the intimacy. Kadang bila bercakap ni boleh jadi annoying kan. Cakap aku nak tengok ni. Tapi kau ada soalan. Tak ada. Kita nak move to the next level adalah filem kita di mana ni sekarang, Pak? No, aku sebenarnya nak tanya sebab macam aku sebutkan dari awal tadi kan, aku antara orang yang paling tidak ada experience sangat dalam filem sangat kan. Tapi kau dibesarkan dalam dunia layar perak, something like that. So cerita sikit lah, macam mana. Aku sangat admire kau punya, I mean bapak kau punya cerita Jawa tu lah. Aku banyak tahu. Ni solidariti orang Kelantan ni. Segitu. So aku rasa lens kau berbeza sikit juga mungkin dengan orang lain kan. Kau selalu ikut tak dia pergi side? Aku terlepas peluang untuk ikut pergi set. Sebab masa tu aku tengah study pergi set cerita hanyut, which is juga faham. Tapi bapa aku sebenarnya dia punya career sebagai pemain filem tak banyak, tak lebih dari 10. Dia banyak tak penting, tapi dia cerita tu penting kan. Dia quality. Most of filem yang dia work pun dengan UA. Masa UA pun kot yang faham yang bahasa dia ataupun dia punya agenda ataupun dia punya minda kepala align dengan bapa aku. On a work term lah. Dia mostly bapa aku on dekat atas teater. But dalam segi filem yang banyak aku experience adalah dia punya commentary. Bapa aku pun seorang kritik, teater kritik mostly, sebab itu dia punya bagang. Dalam filem dia berlakon je. Juga masa dia berlakon hanyut, Sofia Jane tanya dia, "Wak, saya berlakon okey ke tak?" Kau tanya director lah. Wak tak ada power kat sini. Kau pergi tanya dia, kalau you ni okey tu. Sebab tu satu hal yang bagi dia juga pun, bermain filem dan bermain teater pun dua disiplin berbeza. Sebab dalam teater kau kena besar. Filem kau lebih subtle, kau lebih bermain dengan hal-hal yang sangat detail sebab kau boleh main dengan kamera kan. Dan aku belajar benda-benda hal tentang bahasa visual, audio daripada bapa aku. Sebab tu dia kata teater dengan filem ni tak banyak beza, cuma filem dia melibatkan ada rakaman kamera. Tapi kalau kau boleh adapt theatrical approach dalam filem, kau power. Macam Kurosawa, dia adapt dia punya blocking, camera work, dan kau pun
Cerita aku yang kalau Kurosawa shoot dia akan pakai bukan 2-3 kamera, 4-5 kamera. Sebab Kurosawa punya style adalah dia set the stage and pelakon dia somehow, pelakon zaman dulu kan semua ada theater basics. Boleh kata semua datang daripada theater, which is that's supposed to be. As an actor kau perlu datang dari stage play tu. So kau kenal hal-hal ataupun permainan lakon ni sebelum kau pergi ke filem. So dia set the stage, pelakon ni akan play as if benda tu real, but real apa ni nak create that world. So Kurosawa just shoot lah. So dia tak kacau perform, okay cut. So kau tak payah nak repeat 2, 5, 6, 7 kali apa nama emotion tu, contoh tu, benda-benda emotion yang susah kan. So dia just let benda tu naturally go. So Alright, filem aku tak banyak, buat dia pun tak berapa banyak filem, tapi approach untuk menilai untuk appreciate filem tu, aku somehow berterima kasih atas kewujudan bapa aku lah. Kewujudan macam dia datang sebelum aku. Terima kasih atas dia sebab dia expose tentang itu. Dan So kau ada plan filem juga ke apa? Pasal tak ada. Like, you know. Ada. Mesti ada. Hidup ni pendek kan, why not kau buat semua. Kalau empat sebagai aku berlakon okey. Sanggup berbesar hati. Melacurkan diri. Kita semua pelacur kan. Kita menjual bahagian Siapa yang kita jual? Siapa? Kita jual ke siapa? Itu je beza. Alright, aku rasa conversation kita dah sampai 1 jam. Sejam lah? Sejam, 57 minit lebih kurang macam tu. So 3 minit nanti iklan lah. okay, lebih kurang music, intro, outro. Okay, so aku nak ucapkan terima kasih kepada pendengar yang sudi stay sampai sejam dengan perbualan kita. Tahniah kepada mereka yang I mean, aku rasa orang harap sampai ke hujung. harap orang had fun lah kan. So sekali lagi saya Izzuddin Ramli, kita ada Badrul, Hisham Ismail dan Israr Khalid. So tunggu episod kita yang lain, kita akan decide topik-topik apa. Bulan Syawal. Dah Syawal lah. Maaf, sebagai raya mak batin. Selamat raya, Mazhar Batin. Ataupun komentar dan hantar ke riwayat. Penambahbaikan, ajukanlah. Yes. Di Bual Nusantara podcast. Kalau tak suka, tutup. Jangan marah gitu. Untuk marah-marah pasal benda ni. Alright. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Selamat Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.